Korang boleh bayang tak kalaulah satu hari nanti dunia kita ni akan dipenuhi dengan robot, akan dipenuhi dengan AI dan pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang akan diambil alih oleh robot-robot ni, akan diambil alih oleh mesin, oleh teknologi. Korang rasa apa akan jadi dekat dunia kita ni? Apa akan jadi dekat rakyat? Adakah sektor pekerjaan kita ni akan terjejas? Dan Bank Dunia juga ada menyatakan separuh daripada pekerjaan dekat Malaysia ni nanti akan diubah kepada sistem automasi. Sistem automasi ni apa? Sistem automasi ni adalah satu sistem yang mana kita dah tak guna dah sumber manusia. Kita akan gunakan tenaga teknologi. Kita dah tak guna dah lah manusia. Tapi ni untuk planning yang jangka masa panjang lah. Maknanya diorang tak adalah plan untuk aplikasikan sistem automasi ni dalam masa yang terdekat. Sebab katanya ada banyaklah faktor yang perlu diambil kira. Contohnya macam daripada faktor kos dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam diam tak diam, sebenarnya Malaysia ni dah bermula mengaplikasikan penggunaan sistem teknologi dalam sebahagian sektor pekerjaan yang ada dekat Malaysia ni. Dan disebabkan kita ni hidup dalam dunia internet dan hidup dalam dunia teknologi dan segalanya ada di hujung jari. Sebenarnya kita sedar tak sedar, sebenarnya ia memberikan banyak impak kepada sektor pekerjaan yang ada dekat Malaysia ni. Dan ada sebahagian pekerjaan yang telah terjejas dan yang orang kata hampir pupus lah disebabkan oleh pencanggahan teknologi ni. Jadi disebabkan itu, hari ni Izzah nak bawakan kepada korang 5 pekerjaan yang mana boleh kita katakan yang berkemungkinan besar akan pupus dekat Malaysia ni disebabkan oleh kehadiran teknologi. Okay, nombor 1, cashier ataupun kita panggil sebagai juruwang. Yang mana kalau kita tengok sekarang dekat restoran macam fast food, macam McD ataupun macam KFC kan, kita sekarang ni kalau nak order apa-apa kita guna mesin je, betul tak? Kita akan order apa yang kita nak, kita bayar guna sama ada guna scan ataupun kita tap kita punya kad dan lepas tu kita tunggu je makanan kita siap. Dan bukan saja dekat restoran fast food, sekarang pun dah ada sebahagian supermarket, dah ada sebahagian hypermarket yang dah menggunakan sistem yang sama, yang mana lepas kita ambil barang, kita scan, lepas tu kita bungkus sendiri dan kita boleh balik. Tapi korang tahu tak, dekat luar negara dah ada satu teknologi yang dinamakan sebagai Just Workout teknologi, yang mana teknologi ni orang kata dibangunkan oleh Amazon, yang mana teknologi ni dia menggunakan cara dia macam mana, orang masuk dekat kedai, orang akan scan satu kod ni dekat phone diorang ataupun diorang boleh tap credit card diorang dan diorang terus masuk ke dalam store, ambil apa yang diorang nak, dan apa yang diorang ambil ni automatically akan orang kata dimasukkan ke dalam kad diorang. Dan kalau diorang macam mana pula kalau diorang letak balik barang tu, tak jadi nak beli pun sama, akan automatically akan di-remove daripada kad tadi ni. Dan bila diorang keluar je daripada store ni, automatically berapa jumlah yang diorang kena bayar tu akan ditolak terus dekat credit card diorang. Jadi nampak tak, cashless, contactless. Jadi tak perlu ada sumber orang kata tenaga manusia dan hanya masuk dan keluar sahaja. Jadi saya yakin tak mustahil satu hari nanti Malaysia pun akan gunakan kaedah yang sama. Nombor 2, ejen pelancongan. Yang mana kalau dulu kan kita ingat kalau kita nak pergi travel, mak-mak kita akan jumpa ejen pelancongan yang mana diorang akan sediakan brosur cantik-cantik kan. Dekat situ ada package, ada macam tempat-tempat menarik yang kita boleh lawati. Cuma sekarang kita nampak ejen pelancongan ni dah semakin berkurang sebab katanya bukanlah mereka menutup bisnes diorang, tapi mungkin kebanyakannya dah beralih kepada online. Dan sekarang ni kita disebabkan adanya orang kata apps macam Trivago, macam booking.com, kita boleh orang kata search je kat mana yang kita nak pergi, kita nak travel, kita search je lokasi tu, nanti ada banyak hotel-hotel yang berada dekat tempat tersebut akan keluar. Kita tinggal pilih je mana yang kita nak. Nak murah ada, nak yang mahal ada kan, nak yang biasa-biasa pun ada kan. Dan kalau kita guna ejen pelancongan pula, mungkin akan makan masa, makan tenaga dan akan makan kos sedikit jugalah sebab kita pakai perantara kan. Jadi sebab itulah sekarang orang lebih suka untuk macam kita sendiri yang decide kita nak pergi mana, kita sendiri decide kita nak apa yang kita nak buat. Sebab kadang-kadang dekat ejen pelancongan ni kita kena ikut apa yang ada dalam package. Mungkin ada sebahagian tempat yang kita tak nak pergi, tapi kita terpaksa pergi disebabkan dah include dalam package. Jadi sebab itulah sekarang orang lebih memilih macam solo trip kan, kita dah tak memerlukan sangat dah ejen pelancongan. Nombor 3 adalah operator media cetak, yang mana kalau kita tengok sekarang susah sangat, jarang sangat kita nak tengok orang baca surat khabar. Kalau Izzah tanya korang, bila last korang beli surat khabar? Bila last korang baca surat khabar? Terus terang Izzah sendiri pun, Izzah dah tak baca surat khabar. Izzah memang 100% follow pada social media sahaja. Dan katanya pengeluaran surat khabar pun sekarang dah dikurangkan dalam jumlah yang sangatlah banyak. Dulu kan kalau korang ingat, bukan sekadar surat khabar je, kita ni setialah baca majalah, langganlah tiap-tiap bulan macam majalah Asuh, majalah Mastika kan, walaupun kita rasa macam bila kita tengok balik macam kelakar apalah yang kita baca dulu kan, tapi itulah dulu yang kita baca kan. Asuh, Mastika, apa lagi, Bintang Kecil, Mingguan Wanita kan. Izzah ingat lagi dulu masa Izzah kecil-kecil, Izzah rasa hampir setiap bulan Izzah purchase majalah
gambar bintang kecil tu sebab Izzah nak poster dekat tengah-tengah tu tau. Izzah cabut, Izzah tampal dalam bilik. Memang kenangan lah kalau kita ingat balik. Dan tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar juga ada mengatakan yang kita punya industri akhbar kita ni dah orang kata menghampiri kepada penamatnya, yang mana industri ni dah jadi satu industri yang dah senja. Dan April hari tu, akhbar The Malaysian Reserve ambil keputusan untuk stopkan pengeluaran akhbar diorang dan hanya memilih untuk fokus kepada maya saja. Dan bukan TMR je. TMR ni kalau korang tahu dia dah berkecimpung dalam dunia akhbar ni dalam 15 tahun tau. Dan bukan TMR saja yang mengambil keputusan untuk stopkan pengeluaran akhbar, tapi ada lagi news agensi yang lain yang turut sama mengambil keputusan yang sama dengan mengurangkan orang kata penerbitan pengeluaran akhbar. Kalau kita tengok pengeluaran akhbar harian pada tahun 2020 adalah sebanyak 24.3 juta. Tapi kalau kita tengok balik pada 1990, pengeluaran akhbar ni boleh mencecah sebanyak 63.2 juta. Betapa bezanya jumlah pengeluaran tersebut. Okey, nombor 4 adalah jurutol. Di mana kalau kita tengok sekarang kan, jurutol ni memang dah susah dah kita nak nampak ada dekat tol. Kalau dululah Izzah ingat lagi kita siap boleh bayar cash dekat tol. Izzah ingat lagi dulu kita orang selalu simpan duit shilling, simpan duit singgit-singgit dalam kereta sebabkan untuk memudahkan kita orang untuk bayar tol lah. Dulu kalau kita ingat kita kena bayar tol RM20, RM40 kan. Jadi memang banyak duit shilling kita simpan dalam kereta. Tapi sekarang disebabkan adanya orang kata teknologi macam touch and go, macam RFID, macam smart tag, jadi dah tak perlu dah jurutol ni. Kalau kita tengok sekarang pun tambah nilai pun dah tak available dah dekat tol. Siap ada mesin tambah nilai yang kita boleh tambah sendiri, tapi guna mesin lah, bukan guna khidmat manusia. Tapi saya yakin mungkin jurutol yang pada sebelum ini bekerja sebagai jurutol, mungkin sekarang mereka dah dipindahkan kepada posisi yang lain. Nombor 5 adalah pemandu teksi, yang mana Izzah rasa sekarang susah sangat-sangat untuk kita nampak pemandu teksi ni atas jalan raya. Lebih-lebih lagi sekarang adanya Grab, adanya Uber, adanya MyCar, adanya InDriver. Tak cukup dengan tu, kita ada pula teknologi yang boleh sewa kereta macam Soka. Korang type je nak ke mana, terus keluar. Dah tahu harga siap-siap, boleh pilih nak 4 seater ke nak 6 seater, nak premium, nak naik Alphard pun boleh, tak ada masalah. Jadi disebabkan adanya teknologi ni, sedikit sebanyak menjejaskanlah pemandu-pemandu teksi kita yang ada. Okey, jadi itulah dia 5 pekerjaan yang hampir pupus, yang berkemungkinan besar akan pupus dekat Malaysia. Dan kita ni dalam sedar tak sedar memang kita dikelilingi oleh orang kata percambahan teknologi yang sangat pesat. Dan dengan Izzah yakin teknologi ni akan terus berkembang dari satu masa ke satu masa. Tapi teknologi ni pada Izzah lah kan, mungkin ada sebahagian kawasan sahaja yang bersesuaian, dan mungkin ada sebahagian peringkat umur sahaja yang bersesuaian. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana Malaysia kalaulah satu hari nanti orang kata kerajaan kita memilih untuk melebihkan penggunaan mesin, melebihkan penggunaan AI, melebihkan penggunaan robot, apa akan jadi kepada manusia, apa akan jadi kepada rakyat, apa akan jadi kepada sektor pekerjaan kita. Tapi saya yakin sudah pastinya setiap keputusan yang nak diambil sudah memandang orang kata apa, dah ada planning yang rapi lah, supaya tak ada rakyat yang terjejas, tak ada mana-mana sektor pekerjaan yang akan terjejas. Jadi itulah dia kata perkongsian kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi untuk next perkongsian akan datang. Assalamualaikum.